وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. سورة القصص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. Jazakallah khairan. Saudara pengacara majlis yang berbahagia, orang kaya-kaya Laksmana, Raja Mahkota, Meja Kehormat Datuk Haji Miaw Ridwan bin Mahyuddin, orang besar jajahan Hilir Perak, Sahibul Fadilah Tuan Haji Jamil bin Sapri, Pegawai Takbir Agama Hilir Perak, Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Rahman bin Abdul Razak selaku pengerusi Masjid An-Naim Taman Sri Setia, muslimin, muslimat, para imam, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang hadir, ahli keluarga kita yang tak bersama dengan kita yang turut kita doakan agar semuanya sentiasa mendapat rahmat, hidayah serta taufiknya. Kita terus berdoa kepada Allah agar diri kita, ahli keluarga, dan jangan dilupakan doa untuk kedua ibu bapa, jangan dilupakan mereka ini, dan saudara kita khususnya di Gaza jangan dilupakan. Semoga kita semua sentiasa mendapat jaminan keselamatan, keamanan dan perlindungannya, bukan sekadar di dunia. Kita inginkan semua permohonan ini berpanjangan hinggalah ke yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Di saat umur kita pada malam ini, termasuk diri saya yang lebih hidup separuh abad, hidup kita semua lebih separuh abad. Istilah yang selalu saya sebut dalam kuliah, umur hanya tinggal baki saja. Sepatutnya kita sudah banyak berfikir, membuat persiapan urusan akhirat masing-masing. Ini yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi, rata-rata antara 60 hingga 70 sahaja. Maka malam ini adalah satu proses persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya mulakan malam ini dengan sepotong ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ayat 56, yang bermaksud, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau kasihi, walakinnallaha, tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada sesiapa sahaja
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya dialah yang Allah yang akan beri hidayah kepada siapa yang berusaha mencari. Ayat ini ada kaitannya dengan di saat Nabi duduk di sebelah bapa saudaranya yang paling dikasihi, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Bapa saudara yang dipilih oleh Abdul Muttalib yang boleh diharap untuk jaga Nabi setelah pemergian Abdul Muttalib. Maka di saat sakaratul maut, Abdul Muttalib telah didatangi oleh Nabi sambil berkata, wahai pakcikku, yang dia sangat mengasihi pakciknya ini, ucapkanlah la ilaha illallah, maka aku akan datang mencari beri syafaat kepada engkau di hari akhirat kelak. Datang Abu Jahal. Abu Jahal, kalau kita tengok kitab-kitab sirah, ini orang yang mempunyai kedudukan harta yang hebat, tapi digelar Abu Jahal. Dia duduk di sebelah Abu Talib. Lalu dia mengingatkan Abu Talib, wahai Abu Talib, sanggupkah engkau mati di luar agama ayah engkau? Akhirnya Abu Talib buat keputusan, aku akan mati di dalam agama ayah aku. Punya sedih Nabi. Maka Nabi SAW terus menyatakan, aku akan terus berdoa untuk keampunan pakcikku sehingga aku dilarang melakukannya. Turun teguran Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 117, termasuk surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang engkau kasihi. Walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah sahaja yang akan beri hidayah kepada sesiapa sahaja. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Ibn Katsir, ada juga kisah Nabi pergi menziarahi makam ibu dia, Aminah. Maka sahabat melihat Nabi menangis begitu tidak pernah dilihat. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ketika aku datang menziarahi kubur ibuku, aku diizinkan oleh Allah. Tetapi bila aku berdoa untuk keampunannya, aku dilarang oleh Allah SWT. Ini terdapat kisah ini dalam tafsir Ibn Katsir. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu insaf bila kita beri kesempatan hidup seperti yang diucapkan oleh Datuk ucapan pembukaan tadi. Memang itulah sebenarnya intipati hidup kita bila diberi kesempatan hidup untuk beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan. Sebab itulah mari kita lihat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun wa la yarfus wa la yajhal wa inna imru'u qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratayn wallazi nafsi biyadihi lakhulufu fammi sha'im atyabu 'inda Allahi min rihil misk wa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi al-hasanatu bi'ashri amsalihha rawahu Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu junnatun, perisai. Wala yarfus, jangan bercakap keji. Wala yajhal, jangan bertindak bodoh.
Wa in imru'u qatalahu aw syatamahu. Jika ada orang yang mengajak kita bergaduh atau mencaci maki kita, falyaqul, maka katakanlah, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Marratain, ulang 2 kali. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangannya, di tangan yakni Allah Subhanahu wa taala. Lukhulufu fammin shaim, sesungguhnya bau yang dikeluarkan oleh mulut orang yang berpuasa itu, atyabu, lebih baik, indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada bau haruman kasturi. Wa yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makan. Wa syarabahu, dia tinggalkan minum. Wa syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya. Min ajli, kerana aku. Asyamu li, dia berpuasa kerana aku. Wa ana ajzi bihi, maka aku akan membalasnya. Al-hasanatu, satu kebaikan, bi'ashri amsalha, akan digandakan 10 kali semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muslimin, muslimat rahmatullah sekalian, dalam hadis ini mari kita mengambil beberapa pesanan penting. Kita ringkaskan bahawa puasa ini diingat oleh Nabi sebagai junnatun, perisai. Kalau kita lihat syarah hadis qudsi ini, dia akan menjadi perisai kepada sesiapa orang yang menghayati puasanya mengikut syarat yang telah ditentukan, perisai daripada disambar oleh api neraka. Itu maksud asyamu junnatun. Sebab itulah para ulama memberi kita nasihat, bila kita berada dalam bulan Syaban ini, buatlah persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Saya ringkaskan. Nombor 1, apa persiapan yang mesti kita ada? Perbanyakkan istighfar dan bertaubat. Beristighfar, bertaubat dengan dosa dan maksiat yang kita dan hanya Allah saja yang tahu. Di sini para ulama mengingatkan kita, tidak perlulah kita menceritakan urusan yang lalu, kesilapan kita yang lalu kepada orang ramai, sedangkan Allah telah menyembunyikannya kepada kita. Tak perlu cerita ke orang. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala wajar kita luahkan, sedangkan walaupun kita tak luahkan, Allah mengetahui. Maka beristighfar dan bertaubat dengan dosa dan maksiat. Maksiat itu perkara yang kita sembunyikan daripada penglihatan orang, hanya Allah saja yang tahu. Di mana saya nak beristighfar, Ustaz? Yang paling baik, beristighfarlah di mana-mana sahaja. Di traffic light, sebelum lampu hijau menyala, kita berada di atas motosikal, dalam kereta, istighfar. Lepas solat asar, istighfar. Lepas maghrib, istighfar. Itu dinasihat oleh Nabi SAW. Lepas solat, jangan tinggalkan istighfar. Namun begitu, saya nak syorkan satu tempat terbaik untuk kita beristighfar kepada Allah SWT, disebut di dalam Al-Quran. Di mana tempat dia? Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil asharihum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 18. Yang bermaksud wabil asharihum, dan di waktu sahur dia beristighfar kepada Allah. Waktu sahur itu pukul berapa, tuan-tuan? Kita ambil contoh. Hari ini subuh dah masuk 6.20. Katakanlah waktu ini kita pegang, mana waktu sahur yang kita nak beristighfar? Tuan-tuan bangun 5.30, bersihkan diri, berada di atas sejadah. Sebelum Ramadan ni kita perhebatkan solat sunat kita di rumah. Esok masuk Ramadan, perhebatkan solat-solat sunat kita di masjid, solat sunat tarawih dan sebagainya. 5.45 solat sunat tahajud. Kalau malam semalam tak sempat lagi solat sunat witir, kita selesaikan solat sunat witir. Lepas itu
Ada baki 15 minit, 10 minit, duduk beristighfarlah kita sampai waktu subuh. Ini yang dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat ayat ke-18. Lakukan. Kedua, bulan Syaban ini kita diingatkan oleh para ulama, banyakkan berdoa. Antara doa yang mesti kita ucapkan, ya Allah, kalaulah ditakdirkan saya tercatat waktu kematian saya dan waktu terdekatnya, izinkanlah ya Allah untuk saya sekali lagi masuk menyertai Ramadan. Saya secara pribadi rasa dekat sebab melihat kawan-kawan yang sebaya, yang jauh lebih muda daripada saya, seorang demi seorang telah dipanggil oleh Allah SWT. Ini lagi 8-7 hari lagi nak Ramadan. Merayulah kita kepada Allah, ya Allah, izinkan saya masuk bulan Ramadan. Ada satu doa yang diajar dalam riwayat At-Tabrani. Tuan-tuan boleh baca sekarang atau bila nampak saja anak bulan, baca doa ini. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tuan-tuan, mari kita ikut doa ini sama-sama. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Cuba tuan-tuan baca balik, saya nak dengar. Ya, nampak macam confident tadi. Tuan-tuan, doa ini telah pun diwartakan oleh Jakim. Tuan-tuan boleh cari dalam Jakim. Tak apa, nanti saya bagi pada Ustaz Hafiz Syahimi nanti, so dia sebarkan. Jakim dah wartakan. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakan hidup aku sampai aku masuk Ramadan. Tu. Wasallim Ramadan li. Bila sampai Ramadan, ya Allah, serahkan Ramadan ni kepada aku. Tahun ini kita tengok kalender 29 hari bulan, 29 hari puasa. Kalau tengok kalender Buddha, kita tengok kalender Buddha yang ada ni, 29 hari. Ya Allah, saya ingin 29 hari puasa ini serah pada saya. Sempatkan saya berada 10 malam terakhir. Izinkan saya bertemu malam qadar. Minta habis-habisan. Minta. Kenapa kita nak masuk bulan Ramadan? Tadi Datuk orang besar jajahan ada sebut satu hadis, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawahul Bukhari dan Muslim. Datuk baca terjemahan tadi tu. Itu matan hadisnya. Man soma ramadana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, mesti ada dua syarat ini. Apa syarat dia? Iman. Saya puasa ni kerana Allah, bukan pasal segan, pasal bukan ini benda yang saya dulu saya lalui sejak saya kecil. Bukan. Iman, tanggungjawab, rukun iman. Satu syarat mesti ada. Ihtisaban. Mana nak ihtisaban? Kata Ibn Hajar Asqalani mensyarahkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari. Ihtisaban itu bermaksud nak masuk Ramadan, bersungguh-sungguh nak buat baik, nak cari kesempatan beramal. Itu makna ihtisaban. Bukan lengah-lengah, bukan malah-malah, tak. Saya nak masuk Ramadan, memang saya nak buat ibadah secukup-cukupnya. Itu ihtisaban. Nak beramal, nak sedekah, nak infak. Itu ihtisaban. Siapa ada dua syarat ini, Nabi bagi jaminan dengan lidah baginda yang mulia. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini yang kita mahu. Saya dosa banyak, tuan-tuan. Dosa mata, mulut, telinga. Ini semua saham-saham dosa datang daripada anggota kita. Allah buka Ramadan, pesta keampunan besar-besaran. Rebut.
Itu yang kita nak masuk Ramadan. Bukan jadi macam orang awam. Saya orang Ramadan ni, saya rindu. Lepas apa? Saya rindu dengan bazar Ramadan. Ramadan ni mengenangkan saya kuih-muih yang lama tak jumpa. Dia kata. Bukan sebab itu. Itu puasa orang awam. Itu Datuk sebut tadi apa? Menyambut Ramadan dengan teruja. Saya ambil satu-satu poin Datuk sebut tadi. Jangan jadi macam orang awam. Gelisah aja. Lagi 4 hari lagi gelisah, lagi 2 hari gelisah. Biasa perkena roti canai sekeping, hari yang 2-3 hari triple terus. Biasa tarik satu dibantai 2. Lain macam hari ni. Selalu sekeping ni order 3. Tak tahukah esok lusa ni ada apa? Puasa dia kata. Jangan bersikap abasa, bermasam muka dengan menyambut Ramadan. Itu orang awam. Tuan-tuan yang mengaji malam ni, ahlan wa sahlan wa marhaban, sama datang Ramadan. Tuan-tuan, saya tengok satu video anak-anak Palestin di Rafah. Kita tak sebut Gaza lah. Gaza ni dah utara tengah dah hancur. Dia duduk semua ramai pakat ramai di kem pelarian di Rafah. 1 lebih juta duduk kat sini. Rumah tak ada, makan tak ada, tapi tersentuhnya hati saya bila saya tengok satu video budak-budak dengan remaja pasang lilin menyanyi ahlan wa sahlan ya Ramadan. Itu budaya Arab. Kita macam tu nak masuk Ramadan ni. Bersihkan rumah, gotong royong, tak ada lampu, pasang lampu. Itu berlaku di negara Arab. Teruja ahlan ya Ramadan. Jangan jadi macam orang awam malap aja. Begitu. Doa pada Allah sempat sampai bulan Ramadan. Di hujung doa itu, wa tasallamhum minni, sampai waktunya nanti Ramadan ni bakal berlalu pergi. Pastinya begitu. Ramadan tak pernah kekal. Wa tasallamhum minni, sampai masanya ya Allah Ramadan berlalu pergi, ambillah Ramadan ini, aku mohon padamu mutaqabbala, engkau terimalah segala amalan yang aku lakukan sepanjang Ramadan itu. Itu yang kita kena minta dan terus minta awal dalam baki-baki Syaban yang ada. Ketiga, lepas kita beristighfar, minta ampun, berdoa, yang ketiga apa kita nak buat di akhir Syaban ini? Tinggalkan perkara-perkara yang menjadi tabiat tidak baik pada diri kita. Tinggalkan. Sebab itu hadis yang kita bacakan tadi, Nabi pesan apa? Wala yarfus, jangan cakap keji. Wala yajhal, jangan bersifat bodoh. Kalau buka dalam syarah hadis qudsi ini daripada karangan Syekh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, kata-kata keji ini umpat, kutuk. Wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Maksudnya apa? Jangan memekik-mekik, jangan meherdik. Tinggalkan. Tuan-tuan tahu, sesiapa yang menjadi tabiat yang dia tidak berusaha keras meninggalkan tabiat buruk, cakap kotor, perbuatan kotor, ini pasti akan dibawa terus dalam bulan Ramadan. Bawa terus. Apakah kita sanggup puasa kita rugi? Rugi ke Ustaz? Mulut aja saya tetap tahan makan dan minum. Tuan-tuan, hadis yang kita bacakan tadi, wa yatruku ta'amahu, dia tinggalkan makan. Wa syarabahu, dia tinggalkan minum. Ni yang ketiga, wa syahwatahu. Puasa ni jangan ingat tinggal makan minum saja. Dia kena tinggalkan syahwatnya sekali. Sebab itu dengar satu hadis Nabi yang pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawlan zuri wa 'amalihi, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang bermaksud, man lam yada', barang siapa yang masih tidak meninggalkan qawlan zuri, kata-kata kotor, wa 'amalihi, dan perbuatan kotor,
dalam bulan Ramadan. Falaisa lillahi hajatan, maka Allah tidak lagi berhajatkan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dengan amalan yang ditinggalkan makan dan minum itu. Apakah amalan yang meninggalkan makan minum? Puasa. Hadis ini pernah diambil oleh almarhum Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi almarhum ambil hadis ini letak dalam salah satu teks khutbah tentang Ramadan. Kata Profesor Yusuf Qaradawi yang telah meninggalkan kita, ini ulama kontemporari kita ni, dia menyebut hadis ini ada dua pandangan ulama. Antaranya Aisyah, Auza'i ini disebut sebagai Amirul Mukminin, orang yang menguasai Bukhari Muslim, menyatakan hadis ini menjadi penyebab siapa yang cakap kotor, cakap keji, batal puasa dia. Lepas Ramadan, qada balik puasa dia. Ada ulama berpandangan begitu. Mujur apa? Jumhur ulama, jumhur sepakat, majoriti mengatakan tidak batal, tetapi dia kehilangan pahala puasa yang cukup banyak. Yang paling kita takut, Ustaz Hafiz Syahimi sebut, ramai orang puasa dapat apa? Ju' wal 'atash. 6.20 waktu ini sampai waktu tengah hari ni panas tuan-tuan. Cuaca berapa Celsius hari ni? Kering tekak, lapar. Orang lain puasa, dia puasa. Orang buka puasa, dia buka puasa. Tapi orang lain dapat pahala, dia dapat apa? Ju' wa 'atash. Itu saja yang kamu dapat. Yang paling parah sekali, ulama tafsirkan falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'ama. Allah tak berhajatkan lagi dah dengan ibadah yang kamu persembahkan itu. Punca apa? Mulut saja. Memang betul lah orang Melayu kita ni. Orang Melayu cerdik pandai dulu mencipta satu pepatah, disebabkan mulut santan binasa, disebabkan mulut badan binasa. Orang Melayu dulu cerdik. Dia dapat satu ilmu, dia bahaskan dalam bentuk kata-kata yang indah untuk memahamkan anak cucu dia. Orang Melayu hebat. Susun tu disebabkan mulut. Pergi pulut dulu. Pergi santan, lalas, pasal mulut, badan binasa. Bahaya. Mulai saat ini tinggalkan perbalahan, persengketaan. Untuk kita dengan rakan-rakan taulan, itu ikhwan, persaudaraan, jaga persaudaraan. Silaturahim, kalau kita tengok hadis qudsi, itu lebih merujuk kepada hubungan adik-beradik. Pergilah cari balik adik-beradik yang dingin, yang apa ni, sambungkan semula. Sebab orang yang muka silaturahim ini besar. Tuan-tuan dengar nasihat Nabi ketika Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Mula-mula sekali ucapan Nabi apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa yatimu ta'am wassilul arham wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bis salam. Rawahu Tirmizi. Sampai peristiwa perjalanan jauh Nabi hijrah Mekah ke Madinah, sampai sahaja Nabi bagi satu ucapan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan, pelihara silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, solat malam ketika orang lain tidur. 4 perkara ini Nabi bagi jaminan, tadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dengan penuh keselamatan. Tak perlu modal besar. Yang kita nak tumpukan tadi, wasilul arham. Di sini ulama bahas, bukan sekadar jaga silaturahim yang ada ni. Yang terhebat ialah pergi sambung balik silaturahim yang putih. Baru dapat syurga. Tak apa tuan-tuan, kita pergi ngadap mana-mana orang. Saya pernah jumpa satu orang, lepas saya kuliah dia jumpa saya, Ustaz, saya nak mengadu kat Ustaz lah. Ustaz sebut sama silaturahim, ini jiran saya sebelah rumah. Memang lama kami tak tegur, tapi saya coba, dia kata. Satu hari saya nampak jiran saya ni sedang menyapu daun-daun kering tepi rumah. Saya kata ini peluang.
untuk saya bertegur sapa dengan dia. Saya pun pakai selipar, jalan perlahan-lahan. Dia terbungkuk-bungkuk dengan putih, tiba saya terpijak ranting, berbunyi ranting tu kerak. Dia pun kalih tengok saya tengok dia, terus dia cakap, "Apa tengok-tengok?" dia kata. Ada orang macam tu. Dia tanya saya nak bawa macam mana Ustaz? Tak apa, Tuhan sudah dilihat usahanya oleh Allah. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Jangan putus asa. Ada orang macam tu. Ada yang jumpa dengan saya, "Ustaz, saya bergaduh dengan jiran belakang rumah. Punca apa? Daun pokok rambutan pergi tempat dia. Tapi dahan tu Ustaz, lepat buah dia. Itu semua untuk dia." Tapi marah juga. Tak apa, saya korbankan potong dahan tu. Pasal itu dia bergaduh, saya potong. Tak elok juga. Bila tak elok, saya nak jaga hati jiran, saya potong pokok rambutan tu bagi habis. Tak elok juga. Memang ada orang macam tu, tapi kita tak. Terus buat kebaikan. Tuan-tuan ingat pepatah Melayu? Ular menyusur akar, tidak hilang bisa. Pergi jumpa orang. Orang yang menyambut seterusnya ini di sisi Allah sangat tinggi. Itu semua mula dalam bulan Syaban. Tinggalkan semua. Jangan bergaduh. Kadang-kadang kita tak cakap tapi bergaduh dalam WhatsApp sekali lah tu. Berapa kali keluar masuk dalam WhatsApp group ni, masuk keluar bergaduh. Cakap elok-elok dalam WhatsApp. Ini perkara ini mesti kita sentuh dalam masyarakat. Sejak mutakhir ini disebabkan kita ada kefahaman yang macam-macam dalam buat politik dan sebagainya. Tuan-tuan, kita pengalaman dah banyak dah. Orang di atas tu kok macam mana pun dia boleh duduk bersembang, boleh jumpa, last kali dia berkawan. Kita di bawah tak bercakap sampai ke sudah. Siapa rugi? Rugi kita. Kesatuan umat ni mesti kuat. Bermula dengan semangat Ramadan yang bakal kita masuk. Mulakan. Sudah. Yang lepas sudah. Yang dah berlalu tu saya ungkit. Kita buka lembaran baru bersama Ramadan. Sambung satu rahim. Jumpa orang bersalah-salah, minta maaf dan sebagainya. Allah lihat kita. Allah lihat kita. Dan tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Yang keempat, di akhir Syaban ini kita perhebatkan ulang kaji kita tentang Ramadan. Walaupun Ramadan telah kita lalui sepanjang umur yang kita lalui. Tuan-tuan yang tahu berapa lama Ramadan dah, berapa kali kita masuk. Tapi perlu ulang kaji, mengingatkan kita semula apa yang perlu kita perhebatkan dalam bulan Ramadan ini. Seperti malam ini satu proses ulang kaji. Bukan nak mengajar lah. Bukan baru nak puasa tahun ni, lama dah puasa. Pergi hidupkan balik beberapa sunnah yang Nabi ingatkan. Dalam bulan Ramadan, nombor satu, ingatkan ahli keluarga kita. Waktu sahur mesti dihidupkan. Ada orang hari ini dia tak sahur. Dia tak sahur. Sahur itu mesti di akhir malam. Bukan lepas solat sunat tarawih pukul 12, pukul 1 pergi kedai Naina kena roti canai murtabak. Ini buat apa sih? Ini sahur. Itu bukan sahur, itu mentega darah. Sahur akhir. Sahur membezakan kita berpuasa dengan orang Yahudi. Sahur ada keberkatannya. Nabi pesan, bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Sahur yang terbaik di mana? Kita bagi yang terbaik. Lagi akhir lagi bagus. Tuan-tuan jadi makan nasi, okey, pukul 5, 5.30 makan nasi. Tapi cuba tengok waktu subuh 6.20 contoh. Tengok waktu imsak lagi 10 minit. Nak jaga imsak, pukul 6 tak akhirkan dengan segelas air. Bukan pukul 6 makan nasi. Tak akhirkan dengan tamar, air. Ini ilmu. Ini ilmu. Imsak tu macam mana Ustaz? Imsak Qardawi kata boleh minum. Sesiapa yang melarang orang minum waktu imsak, itu satu perkara yang melampau dalam agama. Qardawi sebut. Tapi orang Melayu kita ni, ulama'nya cukup berjaga-jaga.
Dia takut kita terbabeh. Imsak tu diletakkan sebagai peringatan. Jadi tuan-tuan, bangunkan anak kita, terutamanya mereka yang baru mula nak belajar tentang puasa, bangkit sahur. Itu permulaan menghayati puasa, sahur. Kedua, berbuka puasa. Berbuka puasa ni, kalau sahur takhir, buka puasa segera. Segera. Sebab itu, lagi setengah jam nak masuk buka puasa, bagi orang-orang muda lah, jangan main badminton. Jangan main futsal. Pergi round naik motor satu taman, pakai singlet je bawa anak dengan azan baru balik rumah. Ini bukan sunnah yang baik. Duduk, tunggu. Sebab itu pihak masjid dia buat doa selamat. Itu satu cara nak mengajak masyarakat duduk baca. Tuan-tuan tahu apa yang barakahnya di saat 5 minit, 3 minit, 2 minit nak buka puasa ni? Doa yang makbul. 29 hari nanti jangan tinggal berdoa di saat nak buka puasa itu. Jangan bersembang. Doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu. Segera buka puasa. Allahumma qasamtu bika amal. Buka puasa. Jangan ditangguh-tangguhkan buka puasa. Dia menyapu sampah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah bang, dah azan masuk rumah. Apa, jalan tu saya peluh ni. Yang paling parah sekali, buka dengan kurma berasap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana syahidah ni? Berasap dia. Bagi syarat dia. Jalan tu dia tinggalkan. At-tadhil mamnu' fil Islam. Rokok ni dilarang, fatwa kebangsaan dah ada dan sebagainya. Tinggalkan. Ramadan tempat terbaik untuk berhenti serokok. Saya tuan-tuan pernah jumpa satu orang. Saya tak kenal dia, tapi dia kenal saya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya dengar ceramah Ustaz dulu, lama dah. Satu je saya ucap terima kasih kepada Ustaz. Apa dia? Ustaz sebut pasal rokok. Lah ni saya berhenti serokok. Oh, itu saya punya kegembiraan. Itu dia punya hidayah yang sampai pada dia. Tuan-tuan, tuan sekalian, Nabi bagi nasihat, buka puasa kalau ada kesempatan dimulai dengan rutab, kurma basah. Itu Nabi sebut option nombor 1. Tak ada rutab, kurma kering. Ya, tamar yang kita biasa beli. Kalau dua-dua tak ada, mulakan dengan air kosong. Teh tarik, sirap tak ada dalam list. 3 ni aja. Itu ilmu. Itu ilmu Ramadan. Puasa. Yang ketiga, ilmu Ramadan yang tuan-tuan kena ingat. Niat. Niat jangan sampai terbit fajar. Habis tak ada puasa lah bagi orang itu. Lagi apa ilmu tuan-tuan nak ulang kaji? Tahukah kita lepas 15 Syaban kita tak boleh lagi berpuasa sunat? Tak boleh puasa sunat dah. Melainkan 3 orang ini dia masih boleh berpuasa dalam akhir-akhir Syaban ini. Siapa orang itu? Pertama, orang yang baru tahu ada puasa qada yang belum diselesaikan, hutang. Sebab itu para suami, para ayah-ayah sekalian, wajib bagi tugas kita mengingatkan isteri, anak-anak kita. Itu kerja kita. Sudahkah kalian menggantikan puasa yang telah lalu? Tugas kita tu. Saya biasa dapat soalan dalam bulan Ramadan. Orang perempuan tanya saya pasal berapa jumlah beras saya nak bayar, Ustaz? Fidyah. Kenapa tanya dalam bulan Ramadan? Dia tanya sebelum masyarakatnya. Ingatkan, panggil anak-anak isteri sekali, makan sekali. Ni akhir Syaban, buat program makan-makan dengan anak-anak. Duduk sekali, buat makan sedap sikit. Lepas itu dah habis makan, kita sebagai ayah ke tok ke apa, nak ingatkan kamu, ayah panggil semua balik, nak ingatkan. Tahu tak, minggu ni, minggu akhir kita sebelum datang Ramadan, ingatkan. Budak-budak muda bukan macam kita. Apa yang tuan-tuan dengar nasihat yang baik ni, sampaikan. Ingat, buat persiapan. Termasuk yang penting, ayah nasihatkan kamu. Apakah kalian sudah
mengganti puasa yang lalu. Tanya isteri kita, kamu dah selesai ganti? Isteri kita pun jawab, alhamdulillah bang, bulan sudah selesai. 5 hari tertinggal, 5 hari saya qada. Alhamdulillah. Cuma saya pula nak tanya abang. Pasal apa tanya aku, abang dulu ingat tak Ramadan lepas kena gastrik 2 hari. Saya bawa pergi klinik tak puasa. Ingat tak? Ingat abang tak puasa kan? Ya, abang dah ganti belum? Jangan marah. Ya, tak bertitik kita. Ya, terima kasih kerana ingat abang. Kita ingat orang ingatkan kita. Itu yang sebenarnya. Satu, orang yang boleh berpuasa di akhir Syaban ni orang yang masih ada puasa qada. 2, siapa yang masih boleh berpuasa? Orang yang ada puasa nazar. Saya kalau anak saya dapat jodoh, saya puasa 3 hari. Dia dapat bayar 2 hari, sehari lagi tak cukup. Ganti. Sebab nazar tu janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, siapa yang masih lagi boleh berpuasa di akhir Syaban ini? Orang yang sudah menjadi kebiasaan berpuasa sunat sebelum Syaban. Isnin Khamis itu jadi makanan dia, atau Isnin saja pun dia jadi rutin dalam perjalanan hidupnya. Saya ada satu contoh. Ada satu surau di Ipoh, kuliah bulanan saya. Kebetulan saya ceramah malam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Lepas kuliah, ahli jemaah kata, ustaz jom kita pergi minum. Kadang-kadang saya raikan, kadang saya balik rumah. Masa pergi minum, ada satu pakcik ini umur 80 tahun, duduk sekali minum-minum sembang-sembang. Saya kata, pakcik minum sekali. Tak apa ustaz, saya baru buka puasa. Buka puasa dia baru buka puasa. Hari Khamis aja puasa. Sebab setiap hari Khamis saya ajak minum, dia macam tu. Saya ustaz, memang dah biasa. Saya dan isteri setiap Isnin dan Khamis automatik puasa. Umur 80. Isnin Khamis pagi kami tak makan, last sekali puasa tu automatik. Isnin Khamis puasa. Saya malu dengan pakcik. Sebab saya setiap pagi automatik teh tarik. Pakcik ni automatik puasa sunat Isnin Khamis. Yang dia ni boleh meneruskan puasanya dalam akhir Syaban. Itu pun berhenti di hari Syak. Hari Syak 30 Syaban itu hari melihat anak bulan. Kita tak boleh lagi berpuasa. Itu sebagian besar ulama macam Syafi'i dan sebagainya kata haram berpuasa pada hari itu. Ini ilmu. Kena buat ulang kaji. Yang kelima, marilah sama-sama kita mulakan infak untuk persiapan Ramadan. Saya nak mewar-warkan pada tuan-tuan, antara infak yang tuan-tuan kena buat adalah mencari orang susah untuk dibantu mereka memulakan kehidupan dalam bulan Ramadan. Saya nak bacakan beberapa surah Az-Zariyat. Tadi saya baca ayat ke-18. Saya nak baca ayat 15, 16, 17, 18, 19. Tonton dengar baik-baik ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun ahizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Oh, hebat ayat ni. Balik ni tuan-tuan tengok balik surah Az-Zariyat 15, 16, 17, 18, 19. Ayat 15 Allah cerita pada kita, sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannah, masuk syurga. Dalam syurga tu Allah bagi tahu sikit aja. Wa uyun, ada pacutan air. Ahizina ma atahum rabbuhum. Ayat ke-16. Mereka sedang menikmati nikmat yang telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Sedap duduk syurga ni. Ayat akhir ayat 16 tu, apa yang menyebabkan mereka masuk syurga ni?
innahum kanu qabla zalika muhsinin. Dulu masa hidup dekat dunia, ini orang yang bersifat muhsinin. Esok kalau ada anak laki, cucu laki, bagi nama muhsin, orang yang buat baik. Orang perempuan bagi nama muhsinatun, satu sifat yang disebut dalam Quran. Dulu masa hidup dia ni bersifat muhsinin. Apa yang bersifat muhsinin tu? Tengok Quran cerita satu-satu. Pertama, dulu sifat muhsinin yang dia ada, satu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia ni dulu waktu malam sikit tidur. Siapa sikit tidur? Qiyam. Hari ni orang sikit tidur tengok bola. Sikit tidur. Kita jangan sikit tidur yang tu lah. Saya ni Datuk, penolong kanan core curriculum ni. Orang suruh gerak tak gerak lagi. Ni anak ham saya tak pergi. Bak sokan ni saya terus cerita lah dengan saya ni. Sekolah saya ni niche dia softball. Satu-satu sekolah agama di Perak, softball yang mencapai kejayaan peringkat perak dan kebangsaan. Softball. Bukan saya anti sukan dah, tapi bagi peringkat umur saya ni, saya tak layan dah. Tengah malam nak tunggu bola, saya takut dah. Tengah-tengah tengok bola, gol, jantung pun kena serang, meninggal. Orang kata meninggal Ustaz Syami bila malam semalam. Pasal apa? Tengok sihat. Meninggal tengok bola. Alamak, saya tak mau orang sebut saya meninggal tengok bola. Leceh lah. Leceh. Jadi sifat muhsinin pertama, tuan-tuan hidupkan bulan Syaban ni, bangkit malam. Dua, wabil asharihum yastaghfirun, yang saya sebutkan tadi. Waktu sahur dia banyak minta ampun. Ni yang ketiga ni, ayat ke-19 Az-Zariyat. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Pada harta yang dia miliki, diagihkan kepada orang-orang susah. Ada dua jenis orang susah Quran sebut. Satu yang meminta-minta bagi. Yang kedua, orang susah tapi dia malu nak minta. Cari orang ini, tolong dia. Termasuklah kita bertekad untuk menyediakan makanan orang berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Rugi tuan-tuan. Orang yang berpuasa tapi dia tak ambil yang Nabi sebut, sesiapa yang beri makan orang lain berbuka puasa dalam bulan Ramadan, dia mendapat pahala orang berpuasa itu sepenuhnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ambil peluang ni. Ada jemaah 2-3 orang jumpa saya, Ustaz, macam mana Ustaz nak tajuk orang makan dah tutup. Ada 2-3 masjid saya syorkan mungkin dia ikut. Mungkin contoh agak dah dekat dengan Ramadan dah. Dia ada caranya. Ada masjid buat, dia buka satu tabung di luar, tabung iftar Ramadan. Dia buka 2 bulan. Anak bubuh sekupang, 5 kupang, RM1. Hari ni saya ada 5 kupang bubuh. Orang menerima kotah pun boleh bubuh. Jadi bila cukup masa, duit itu dikumpulkan. Amount yang banyak itu akan ditaburkan dalam mana-mana iftar jama'i yang ada. Jadi orang-orang yang middle class lower ni, pendapatan yang kurang, dia masih mampu untuk menyumbang. Untuk niat dia apa? Saya pun susah, tapi saya nak juga kelebihan memberi orang yang makan. Itu cara yang terbaik. Buka tabung, tabur duit itu pada setiap malam-malam buka puasa. Boleh dilakukan. Tuan-tuan, hari ni nak buka satu malam, masjid ni tak tahu berapa lah. Biasa dah 1000 lebih lah. Ada satu masjid Haji Zainuddin di Merbuk, saya baru pergi baru ni, tepi pantai. Itu agak-agak orang nelayan kan. Dia cakap SU kata tajaan 500 je. Tak ada 200.5 boleh. Itu kira orang-orang yang kalau dapat sumbang situ pun okey. Ada lagi masjid kampung-kampung ni, jamuan iftar jama'i buka puasa 500. Siap umum. Kalau tak ada 500, 200.5 pun boleh. Kita makan apa yang ada. Kalau boleh lah hantar duit kat masjid ni, dia bagus. Tolong bagi orang buka puasa. Tuan-tuan,
hikmah puasa ni merasai susah orang lain, termasuk di Gaza. Saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan secara peribadi lah. Di mana-mana tempat saya cakap, di sini pun saya cakap, elakkan kita makan bermewah-mewahan. Saya minta maaf kalau orang meniaga dia kurang selesa dengan kenyataan saya. Per akhir RM150, per akhir RM80. Tuan-tuan, kalau saya musafir tak ada tempat lain nak makan, mungkin saya makan kot kalau ada orang tawar kan. Tapi saja-saja saya nak pergi makan satu kepala RM150, saya tak tergamak. Tuan-tuan tahu kan, kalau yang tempat-tempat prestige ni, nama-nama hotel ni, saya tanya sendiri orang-orang dekat situ, buffet makanan yang berlambak tu, tuan-tuan bayar RM150, RM120, RM80, takkan tuan-tuan nak makan sikit? Sedangkan falsafah puasa tu makannya merasai susah orang lain. Takkan tuan-tuan nak ambil sepinggan nasi, ayam goreng satu, tu komeng golek tu bila nak bubuh? Siap bagi tahu lagi, makan, solat maghrib, sambung makan. Sampai bila? Sampai isyak. Lepas isyak boleh sambung. Ini bulan puasa ke bulan ta'am? Falsafah tu, saya cakap terang lah. Dan yang paling saya rasa tersentuh, apabila makanan-makanan orang tidak habis dimakan, dibazirkan, yang paling rasa tersentuh, makanan yang terhidang tu bukan orang pegang dengan tangan pun, orang pakai suruh pakai ni. Cuba tanya pekerja-pekerja hotel tu, boleh tak dia bawa balik ayam lahapa nasi ni, boleh tak orang-orang ni bawa balik? Atau kita yang bayar RM150 satu kepala, boleh bawa sini tak untuk saya bawa balik sikit? Dia bagi tak? Penyudahnya semua makanan tu ke mana? Saya bukan cakap kosong tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka report Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, bahagian sisa-sisa pembejal dibuang, rekod lepas-lepas ada. Setiap bulan Ramadan, bertantan makanan yang boleh dimakan dalam tong sampah. Itu berlaku dalam bulan Ramadan. Siapa punya angkara tu? Kita. Sanggup kita buang makanan? Saya tak buang, tapi cara itu menyebabkan makanan membazir. Apakah kita sedar orang di Gaza sekarang mengutip tepung atas tanah? Tahukah kita orang Gaza sampai mengunyah rumput, berkebut sampai Raja Jordan pergi hantar ikut jalan udara? Kita tengok tak benda tu? Budak-budak berlari, tengok parachute turun. Yang hantar tu bukan yang goreng, tepung ya. Ambil tepung tuli, makan sikit-sikit seorang. Tergamak kita makan. Berlebihan, membazir. Apa nak jawab dengan Tuhan besok? Ini semua perlu dihayati. Saya memang rasa sedih. Umat Islam hari ke hari dia cuai dalam melihat ruh falsafah Ramadan, merasai susah orang lain tak makan. Ini mesti diambil perhatian. Membantu orang, menolong orang, beri makan. Kita buat calculation. Tuan-tuan buat calculation. Tak apa ceritanya orang. Kita ukur diri kita dan keluarga kita. Bajet luar Ramadan berapa sebulan makan? Tengok bajet dalam Ramadan berapa pula. Ikhlas, jujur pada diri kita. Kalau tuan-tuan compare, makan dalam bulan Ramadan lebih tinggi daripada makan di luar Ramadan, something wrong. Something wrong. Saya sekali lagi saya pesan, bazar-bazar Ramadan ini orang meniaga, saya tak halang. Tapi kita yang sudah cukup lauk di rumah, tak perlu kita menambah-nambah. Lepas tu makanan tu duduk mana? Duduk peti ais. Yang kaki ambil buku lambuk ni satu hair juga. Surau ni dia ambil satu, masjid ambil satu, lama-lama 3 balik rumah. Yang dia dan makan satu, 2 duduk mana? Peti ais. Esok ambil buku lambuk lagi. Yang 2 tu mana nak buat? Inna mubazirin kanu ikhwanu syayatin. Semalam saya malam-malam ni keluar jauh-jauh tuan. Semalam majlis daerah Batu Gajah, malam Teluk Intan, esok di Gerik. Masjid daerah Batu Gajah saya pesan, masjid daerah Batu Gajah ni
Specialnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan pergilah, nak kenal sekali okey. Tapi jangan cara makan je pun nak berjalan. Kalau lalu nak singgah boleh. Sebab saya ada tazkirah bulan Ramadan, saya singgah Masjid Daerah Tu Gajah. Dia punya menu yang terkenal sejak dulu sampai sekarang. Makan talam kecil, lauk dalca. Masjid Daerah Tu Gajah ni top dengan masakan dalca dia. Daging dalca dia. Itu je menu dia. Berebut orang makan tu kan. Memang sedap, saya dah test dah, sedap. Tapi saya dah bagi sedikit pandangan pada ahli Korea di Masjid Daerah Tu Gajah semalam. Pengalaman saya yang lepas, saya singgah buka puasa. Makan talam kecil pada anak-anak tu. Kalau ayah datang bawa anak, tak apa. Tapi pastikan bawa tapuai satu, simpan sikit, jangan disentuh. Biar anak tu makan dalam portion yang sesuai untuk dia makan. Dia tak makan terung, dia tak makan ni, kutip siap-siap, simpan satu tempat. Boleh lagi siapa-siapa nak sentuh. Bagi anak-anak tu makan dalam portion yang sesuai. Yang saya perhatikan, budak-budak dia tak sentuh ni daging pun dia buang macam tu juga. Ini pun sama juga. Perlu diberi nasihat. Ini barokah tak barokah. Salah satu tuan-tuan nak tahu, kita ni barokah tak barokah dalam hidup. Tengok macam mana kita bersama dengan rezeki yang Allah bagi pada kita. Kalau kita termasuk dalam orang yang membazir, orang yang membuang makanan yang masih elok, kita khawatir kemurkaan Allah akan sampai pada kita satu hari nanti. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatullahi sekalian, saya mengambil kesempatan ini juga, selain kita menyegarkan tentang maklumat Ramadan ni, saya tetap mengingatkan tuan-tuan, tolonglah saudara kita di Gaza, terutamanya bulan Ramadan. Kita malu dengan Presiden Brazil. Kita tahu Brazil ni kuasa bola sepak. Saya tengok Datuk ucapan Presiden Brazil, umur dah lanjut, cakap tentang Palestin tanpa teks, penuh emosi. Dia bercakap dengan rakyat, dia penuh emosi. Dia kata mustahil dunia hari ini tidak tahu berlaku pada orang-orang di Gaza. Berlaku pembunuhan kanak-kanak, pengambilan tanah-tanah mereka oleh Israel. Dia sebut macam tu. Prihatin betul Presiden Brazil. Semua orang di Brazil ikut presiden dia. Saya malu dengan Afrika Selatan. Tuan-tuan tahu Afrika Selatan? Masuk-masuk saja Januari, mereka siapkan satu kertas pertuduhan kepada Israel, bawa pertuduhan itu di ICJ, International Court of Justice. Tengok barisan lawyer dia, 6-7 orang tu. Semua berpengalaman. Dia punya ketua pendakwa dia ada 3 ijazah. Non-Muslim. Macam mana mereka layan simpati mereka pada Gaza. Saya tengok 14 pertuduhan dia perfect. Semua tuan-tuan boleh download dalam internet. Lah ni apa ni, Afrika Selatan buat assignment yang kedua. Dulu dibawa Israel ke ICJ, kali ini dia nak heret Benjamin Netanyahu ke ICC pula, International Court of Criminal. Tengah siap. Saya duk cari siapa main figure belakang Afrika Selatan yang beria-ria ni. Tengok-tengok cucu Nelson Mandela. Dia tahulah sakit maung apartheid. Nelson Mandela dalam penjara berapa lama? Dia minta air, pengawal dalam penjara kencing kepala dia. Nelson Mandela tu yang dia jadi pemimpin di Afrika Selatan. Dia ajak pengawal dia jalan-jalan, jumpa satu orang tengah minum, dia suruh orang tu duduk sebelah dia, mengeletar orang tu duduk sebelah dia. Dia kata, minum sekali dengan saya. Mengeletar. Orang tu bukan sakit, kata Nelson Mandela. Dia bukan Parkinson, tadi mengeletar. Dia tengok saya pun berpeluh-peluh. Kata Nelson Mandela, orang ini adalah orang yang pernah saya minta air dalam penjara, dia kencing kepala saya. Tapi saya tak dendam. Nelson Mandela, siapa Islamik ni? Saya tak dendam dengan dia. Kalau kita berdendam, itu tak baik untuk membangunkan negara, dia kata. Hebat Nelson Mandela punya fikrah. Ni cucu dia bawa. Dia berdiri atas human right aja. Gaza lebih teruk daripada kami sekarang. Dia buat. ICJ buat keputusan gencatan senjata, buka pintu bantuan.
hentikan pengeboman. Algeria sambut. Algeria 5 hari sudah saya update dengan tuan-tuan ni. Algeria ambil maklumat, ICJ terus bawa sidang ke PBB, sidang tergempar, buat satu desakan resolusi desak Israel gencat senjata. Disokong oleh 13 buah negara dalam dunia ini. Akhirnya divetokan oleh Amerika Syarikat. Habis. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, semua pihak di negara barat yang kita tak tengok sebagai seorang Islam bangkit semua. Pembangkang Ireland baru ni salah seorang ahli parlimen Britain, dia dulu kalah dalam pilihan raya. Kali ni dia bertanding sekali lagi, bahan kempen dia Palestin, menang kempen pilihan raya. Baru 3 hari sudah. Memang orang barat sekarang ni sensitif dan begitu prihatin, dan kemuncaknya tuan-tuan pun tahu, seorang tentera udara Amerika berdiri depan kedutaan Israel, baca satu statement supaya hentikan peperangan yang membunuh kanak-kanak di Gaza. Ini bukan peperangan, saya desak hentikan. Kalau perbuatan saya ini ekstrim, pembunuhan itu lebih ekstrim daripada perbuatan saya. Lepas itu dia pun tuang cecair, bakar diri dia, terbakar, sampai-sampai terbakar. Free Palestine, Free Palestine. Orang pun tangkap dia, tutup api, bawa ke hospital, 99% dah melecur, meninggal dunia. Itu cara dia. Hamas buat surat utusan takziah pada keluarga dia. Kita buat apa? Kalau kita fikirkan berdosa semua umat Islam, membiarkan umat Islam dibunuh di Gaza, membiarkan tanah suci umat Islam di Al-Quds, tempat Nabi diinjak naik ke Isra' wal Mi'raj. Kita tak buat apa-apa. Semua orang berdosa. Melainkan sekurang-kurangnya kita doa. Jalan Perak yang terbaik, Kuno Nazilah minta semua baca. 2, infak jalan terus. Saya rasa bab-bab infak ni tuan-tuan, bagilah mana-mana persatuan yang dipercayai. Ada juga orang pergi kutip tabung kat luar tu, skamer pun ada. Tapi saya, kalau saya nak bagi tahu orang awam, tuan-tuan pergi Persatuan Cinta Gaza, saudara Nadir An-Nuri. Dia ada 2 channel, satu link anak-anak yatim yang ada mencecah 25,000 orang, link untuk bantuan makan bulan puasa semua cukup. Tuan-tuan share je link ni, bayar dah secara online. Kena ada simpati. Yang ketiga, kempen bercakap pasal Gaza, Palestin, jangan tinggal. Itu yang saya sebut malam ni. Sebab saya tahu saya akan dipanggil menghadap Allah, berdiri depan Allah. Allah tanya, apa yang kamu buat di saat saudara kamu dikerjakan oleh musuh-musuh agama? Saya ada jawapan dengan tindakan. Tuan-tuan, Ramadan kita bersiap-siap untuk berlapar. Orang Gaza lebih awal lapar, dahaga, tak ada rumah, berbanding dengan kita. Kasihanilah, simpatilah, empatilah kepada saudara kita di sana. Akhir kalam daripada saya tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Saya ambil masa sejam ya. Tadi pengusi beritahu Ustaz 50 minit atau sejam. Sharp, saya berhenti 1 jam. Terima kasih. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Terima kasih atas jemputan. Untuk pengetahuan Datuk, this is my first time masuk ceramah di Teluk Intan. Daerah lain semua sampai dah. Ini saya mari ni sebab dijemput. First time saya mari. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid yang sudi menjemput saya. Panjang umur, jumpa lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Latif di atas perkongsian. Moga-moga dengan apa yang beliau sampaikan tadi dapat sama-sama kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, sanak saudara dan juga jiran tetangga yang tak dapat hadir pada malam ini. Kerana wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang muslimin dan muslimat. Baiklah para hadirin sekalian, seterusnya sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk OBJ dan diiringi Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman bin Abdul Razak dan juga Tuan Haji Jamil bin Sapri untuk menyampaikan cenderamata kepada